Tutong. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi Ernie, apa khabar pada pagi ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sihat. Syukur Alhamdulillah, dan saya percaya juga Sarina dan Umu sihat pagi ini. Alhamdulillah, seperti yang dapat disaksikan di daerah Blight Espal ini mengkabarkan keadaan cuaca cukup mengizinkan seawal pagi ini. Bagaimana pula keadaan cuaca di daerah Tutong? Ya, Alhamdulillah di sekitar kawasan Pekan Tutong khususnya dalam keadaan cerah ya. Orang keluar matahari. Lama nyaman sudah keluar matahari. Itulah ya, bukannya lama tapi melihat kepada keadaan situasi cuaca beberapa minggu kebelakangan itu selalunya pagi itu lambatkan tarang ataupun memang hujan tapi hari ini alhamdulillah begitu juga kami di sekitar Bandar Seri Begawan di kawasan kompleks penyiaran RTB Kampung Sungai Akar keadaan cuaca cerah pagi ini ya. Baik, Ernie ya, meneladani kisah ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin ada sesuatu perubahan ataupun sesuatu yang dapat diambil meneladani peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Satu soalan kepada Ernie, bagaimana? Ya, Alhamdulillah ya, melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjalani ujian yang sangat berat ya, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadiah salat menjadi penguat hati dan jiwa. Jadi syukur alhamdulillah, selain daripada kita ni merasakan menunaikan solat ini sebagai satu ibadah yang diwajibkan, tetapi sekaligus ianya menjadikan kita ni membuatkan rasa solat ini sebagai satu kita ni berkasih sayang dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadu segala masalah ataupun apa saja ya. Jadi mudah-mudahan ianya akan terus tersematlah dalam diri kita ni ya, menjadikan solat itu bukan sebagai satu beban menjalani kewajipan, tetapi menjadi satu rasa kita ni berkasih sayang dengan Allah. Betul ya. Penerimaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perintah solat tanpa bantahan ini juga menunjukkan bahawa ketaatan mutlak adalah wasilah sebenar untuk mencapai keredaan Allah. Alhamdulillah. Baik, Ernie, kita ingin juga melihat ya apa agaknya partisipan yang disediakan dari daerah Tutong, dan mungkin juga ada beberapa maklumat yang ingin disampaikan. Kami serahkan dulu bersama dengan Ernie. Silakan. Baik, terima kasih Sarinah dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, di pagi ini kita dapat bersua menerusi lintas langsung dari daerah Tutong ya. Ada beberapa info semasa ingin dikongsikan. Jadi saya kongsikan terlebih dahulu Auda. Maklumat mengenai Tutong Bus diteruskan lagi ya pada hari ini, bertempat di seperti biasa di kawasan JT Sungai Tutong ya. Di sana memang menjadi spot acara Tutong Bus ini diadakan. Jadi pada hari ini akan bermula pada pukul 11 pagi sehingga 10 malam, dan esok merupakan hari terakhir bagi Tutong Bus ya, juga pada jam yang sama 11 pagi hingga 10 malam di kawasan letak kereta JT Sungai Tutong. Jadi masih ada kesempatan bis kita ya untuk datang berkunjung, melihat produk-produk yang dijual oleh penduduk-penduduk daerah Tutong khususnya dan penjajah-penjajah yang lainnya, dan sekaligus kita ni menyokong pengusaha tempatan kita ni. Baik, seterusnya ada kita kongsikan lagi maklumat mengenai dengan pesta sate ya, yang insya-Allah akan diadakan pada bulan Februari 2026. Jadi penyertaan untuk mengikuti aktiviti jualan pesta sate sudah pun dibukakan. Jadi untuk keterangan lanjut, bis kita boleh menghubungi talian 878-4999 atau di talian 886-4289. Jadi pesta sate ini merupakan anjuran Majlis Perundingan Mukim Telisai. Baik, itulah Auda, dua info semasa, dan seterusnya kita beralih untuk menyaksikan bahan istimewa sempena Isra' dan Mi'raj dari daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda penonton, peristiwa Isra' Mi'raj merupakan mukjizat agung Rasulullah SAW yang berlaku pada malam 27 Rejab, yang mana melalui peristiwa Isra' Mi'raj ini,
banyak sebenarnya ibrah ataupun pengajaran yang dapat kita ni terapkan di dalam kehidupan kita ni sebenarnya. Jadi, menerusi package program kali ini, akan kita dengarkan antara pengajaran yang terkandung dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Untuk itu, teruskan ke Senada bersama saya. Peristiwa Isra' dan Mi'raj dalam Islam adalah merupakan salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam yang menjadi salah satu mukjizat terbesar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW dengan roh dan jasadnya pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis di Palestin, yang kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda, yakni kebesaran dan kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sesungguhnya peristiwa Isra' dan Mi'raj itu mengandungi makna yang mendalam dan mempunyai maksud yang luas dan lebih umum. Bukannya hanya satu sejarah agung yang menjadi ristaan sepanjang zaman. Ia merupakan suatu gambaran beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia hari ini dan mengandungi pelbagai pengajaran serta contoh tauladan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini mengandungi pelbagai pengajaran yang sangat penting bagi kita ni selaku umat Islam. Antaranya ianya adalah bagi keimanan dan kepercayaan kita ni kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang luar biasa ni mengingatkan kita ni selaku umat Islam bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mempunyai kuasa yang tiada batasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha berkuasa. Sesuatu yang mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keimanan, tauhid, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ialah kewajipan solat. Salah satu hikmah terbesar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ialah pensyariatan solat 5 waktu, yang mana pada awalnya difardukan sebanyak 50 kali sehari semalam. Tapi kemudian kita ni kena bagi diskaun, kena kurangi daripada 50 kepada 5 waktu. Tapi apa yang hebatnya, ganjarannya masih tetap sama 50 kali ganda. Ini menunjukkan betapa solat itu adalah penting dalam kehidupan kita ni selaku seorang Muslim, dan ianya adalah hadiah istimewa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, kepada kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini adalah titik permulaan kewajipan solat itu difardukan kepada kita ni umat Islam. Menunjukkan betapa pentingnya solat, sebab solat ini berbeza dengan arahan-arahan ataupun perintah-perintah yang lain yang disampaikan melalui wahyu menerusi malaikat Jibril, tetapi kewajipan solat ini adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda sendiri dimi'rajkan, dinaikkan ke langit untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah solat ini. Kemudian di antara ibrahnya juga ialah kita ni melihat di sini ada ketabahan dan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, tuan-tuan, ada berlaku selepas Nabi Muhammad SAW menghadapi pelbagai ujian berat. Waktu itu, tahun itu digelar sebagai tahun kesedihan, di mana pada tahun itu kewafatan isteri baginda SAW dan juga bapa saudaranya wafat pada tahun tersebut. Jadi tahun ini adalah tahun kesedihan, dan Isra' dan Mi'raj ini menjadi penghibur Nabi, menjadi penguat semangat Nabi SAW, di mana dibagikan hadiah, iaitu berjumpa dengan nabi-nabi yang lain pada waktu Mi'rajnya, kemudian berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah satu hadiah kepada nabi kita ni untuk menguatkan semangat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mengajarkan kita ni perlunya kita itu bersabar dan bertabah dalam menghadapi apa saja ujian hidup, kerana pasti ada hikmah dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ujian-ujian kita ni. Sesungguhnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ini menjelaskan kadang-kadang apabila bumi ini kita rasa sempit sudah disebabkan banyaknya ujian itu datang, kita ni berliku-liku, ujian demi ujian terasa oleh kita ni, sehingga menyebabkan kita itu merasakan bumi ini terasa sempit. Jadi pada waktu ketika itu maka langit akan buka pintunya untuk menyambutnya. Jadi kita ni berdoalah, meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita ni
melakukan solat serta bersabar dengannya, insya-Allah akan ada berita gembira dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah solat fardu juga ditempatkan di kedudukan yang tinggi, iaitu setelah 2 kalimah syahadah di dalam rukun Islam, yang menunjukkan bahawa kepentingan solat fardu menjadi tanda lurusnya dan sucinya akidah seseorang muslim itu, dan juga sebagai bukti yang membenarkan pengakuan keimanannya. Oleh itu, setiap muslim hendaklah sentiasa menyedari bahawa menjaga pelaksanaan solat dengan baik dan sempurna merupakan satu kewajipan yang tidak boleh diabaikan, memandangkan ibadat solat merupakan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT di akhirat kelak. Baik, kita ni selaku umat Islam mempercayai akan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Jadi kita ni dapat menghayati di sini dan mengambil beberapa manfaat daripada peristiwa ini dengan cara pertama, kita ni mengutamakan solat dalam kehidupan. Kita ni mestilah benar-benar menghayati solat sebagai satu kewajipan, bukan hanya sebagai ibadah tapi untuk menyucikan jiwa kita ni. Jadi kita ni membuat solat itu dengan khusyuk, tepat pada waktunya, menyedari bahawa solat ini adalah hubungan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita ni hendak bekerja, kita ni akan cuba untuk datang awal. Ataupun kalau sekiranya kita ni berlayar, kita ni mesti akan ke airport tu awal. Benda dapat kita ni on time datang ke airport tu. Kalau kita ni datang akhir, akan ditinggalkan oleh kapal terbang dan sebagainya. Terlimpas flight lah, miss flight dan sebagainya. Dan begitu juga dengan solat, kita ni mesti kita ni bersedia awal. Jangan kita ni terakhir. Jadi kita ni mengutamakan solat ni tepat pada waktunya. Indahkan kita ni kan kerja kita ni awal, kan belayar kita ni awal, tapi ketika mana solat kita ni subuh, kita ni tidur dan sebagainya. Kemudian dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya beriman kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Istilah kita ini sentiasa meningkatkan keimanan kita ni dan ketakwaan kita ni, serta kita ni itu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan suruhannya, mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian antara yang dapat kita hayati ialah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan kita yang terbaik dan rahmatan lil alamin, menunjukkan betapa ketabahan baginda, kesabaran baginda menghadapi ujian besar. Jadi kita ni selaku umat baginda, mesti kita ni mencontohi baginda dalam kesabaran dan juga bagaimana baginda menempuh hidup ini. Baginda sentiasa diuji. Kemudian baginda menumpuhi ujian itu dengan kesabaran dan juga dengan melaksanakan solat. Maka kita ni pun selaku umat Islam mestilah mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan ada ujian-ujian yang akan menimpa kita ni. Mesti ada. Setiap hari itu mesti ada saja ujian. Jadi bagaimana kita ni menempuhi ujian itu, mestilah kita ni mengikuti seperti mana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan suatu peristiwa agung dalam sejarah Islam yang mengandungi pelbagai pengajaran dan hikmah yang sangat mendalam, khususnya dalam memperkukuh akidah serta membentuk kepribadian umat Islam. Oleh itu, penghayatan yang menyeluruh terhadap peristiwa ini amat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian, agar umat Islam bukan sahaja memahami makna ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mampu membentuk diri sebagai hamba yang lebih beriman, berakhlak mulia dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tuntutan agama demi mencapai keredaan Allah jua. Alhamdulillah ada penonton. Dengan ibrah Isra Mi'raj ataupun pengajaran yang dapat kita timba melalui peristiwa Isra Mi'raj ini, pastinya sebenarnya dapat meningkatkan lagi keimanan dan juga ketakwaan kita selaku umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dapatlah kita ni memantapkan lagi amal ibadah kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni mendapat redha daripadanya jua. Dan kita mengharapkan dari package program kali ini dapatlah sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita ni dan juga memberi ilmu pengetahuan kepada kita ni mengenai dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sekian dari penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Wabarakatuh.